Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sedang bersama saya, Idrus Al-Ghazi, dalam channel Facebook saya. Untuk channel yang lain pula, nama saya Rusdi Reza, ataupun mereka lebih mudah panggil saya Cikgu. Seperti mana dijanjikan video sebelum ini, aku akan bincangkan satu topik berkenaan dengan kenapa orang yang mempunyai masalah penagihan perlu masuk pusat. Korang kena faham, bila masalah penagihan ni, dia ada banyak cara rawatan. Jadi aku nak highlight rawatan melalui memasuki pusat pemulihan. Contohnya macam geng-geng kawan-kawan aku sendiri, pengasih, kita ada di IC Committed, Rumah Inaba, Rumah Sahabat, tempat aku bekerja sendiri. Jadi hari ni aku ada special guest, which is the girls. Jarang kan aku bawa perempuan kan, tapi kali ini aku bawa rakan ataupun staff-staff praktikal Rumah Sahabat yang mereka semua adalah pelajar-pelajar psikologi daripada College Universiti Islam Malaysia. Tiga orang ini adalah Huda, Ain dan Dayah. Diorang apa yang dibuat kat Rumah Sahabat ni adalah selama 4 bulan ni diorang akan menjalankan beberapa sesi kaunseling individu dan berkumpulan. Jadi hari ni aku ambil kesempatan sebab diorang tak ada sesi hari ni, diorang akan buat aktiviti lain, program lain, diorang ada kerja lain. Tapi aku ambil kesempatan kat sini untuk interview diorang. Kenapa orang luar yang bermasalah dada tu kena masuk pusat. Aku tak promote tempat aku tau, sebab kalau ikutkan dah penuh. Bukan tak bagi, kita buat mana yang mampu. Jadi sekarang kita akan tengok apa perbincangan ini dan ke mana poin-poin diorang. Okey, untuk kali ini topik kita adalah sebab korang ni orang luar kan, maksudnya korang tak pernah terlibat dengan penagihan semua kan. Sebab tuduh yang cekak sepan ni. Ni minum air. Okey, this is Huda. Hai. Ini Daya. Dan ini adalah Ain. Okey, soalan cikgu adalah kita nak bincang seperti santai dia. Okey. Sebab korang adalah kira individu yang belajar psikologi kan. Okey. So, dia macam ni. Kita start macam ni, ada pusing kenapa bagi korang orang-orang yang ada masalah penagih ni kena masuk pusat? Okey, dia banyak sistem tau, banyak rawatan. Ada yang tak payah masuk pusat pun. Tapi kalau korang, orang yang macam mana yang kena masuk pusat? Ain dulu aku, kenapa? Orang yang macam mana masuk pusat? Orang yang masuk pusat? Orang masuk pusat pemulihan dada. Orang yang macam mana selalu yang kena masuk? Okey. Kalau bagi saya lah, orang yang masuk pusat pemulihan ni, dia nak betul-betul dia nak berubah. Okey. Contohnya dia ada family. Mesti dia nak maksudnya orang yang ada ambil dadah yang ada family. Okey. Kira ni dia nak berubah lah. Kalau dia masuk pusat ni, dia boleh ikut peraturan apa semua. Mungkin dekat sini dia belajar. Kenapa family? Kalau orang bujang tak boleh? Bujang? Maksud sebaik-baiknya kalau yang family tu masuklah pusat kan. Okey, kita ambil satu-satu. Dah tamak sangat ya. Okey. Ini tamak ni. Okey, Daya pula. Kalau Daya, orang macam mana yang kena masuk pusat? Bagi Daya, orang yang betul-betul dia tahu dia ada masalah penyakit dada. So dia relax kan. Dia tahu dia relax. So sepatutnya dia kena ambil satu apa orang kata? Inisiatif. Inisiatif. Untuk dia pulih. Maksud dari seperti Daya macam ni. Cikgu cuba fahamkan orang yang sebenarnya tempatnya adalah untuk orang yang sebenarnya dia tahu kalau dia jatuh ke apa, ini tempat dia. Ini tempat dia. Kan dia macam dia nak pergi tempat lain pun tak guna juga kan. Kalau balik rumah mak ke apa, faham tak? Dia sini juga tempat dia. Kau cakap lah kau pergi sekolah ke nak sambung belajar, nak kerja, semua tak jalan melainkan pusat. So pusat adalah tempat untuk membetulkan diri kan. Okey, kalau udah pula. Udah main kursi dari tadi. Tak, bukan. Kalau macam dah pula dari segi kepercayaan tu kan. Dia kalau macam kita kalau dah ambil sesuatu benda ataupun dah lakukan sesuatu benda yang negatif, tentu keluarga ataupun orang sekeliling akan pandang serong dan negatif juga. Okey, jadi kita kalau nak macam Buni pelatih lah. pelatih yang kat sini, dia orang hilang kepercayaan tu. Okey, orang yang perlu masuk pusat adalah orang yang kepercayaan tu dah tak ada dah. Family dah tak percaya kat dia. Dia pun dah tak yakin kat diri dia macam. Dah cakap cikgu ni orang tak percaya kat cikgu lah kan. Tak, bukan. Semua orang Dia ni Okey, dia masuk orang yang ada sini. masalah itulah. Sekali dia masuk sini tu, dia boleh, contoh dia boleh luahkan dekat kaunselor. Kalau dekat rumah ni, kalau dia buat salah mesti family dia akan hukum dia tak bagi siapa. Sebab family tak faham. Family Kau tak setuju faham. tak kalau ikutkan pusat ni adalah tempat yang sebenarnya diorang ni lah yang faham orang-orang penagih ni. Kau setuju tak? Betul tak? Sebab mereka Dia kena ada masalah yang sama. Kan? Kalau kat rumah tu betul tak kalau cikgu cakap cikgu ada masalah kan? Family tak faham sebenarnya. Ada setengah family ni faham, Faham. ada setengah yang tak. Sebab family tak rasa apa yang dia rasa. Okey, faham. Okey, so kalau dari segi itu kita tahu lah dia masuk sebab apa. Okey, kita ke soalan seterusnya. Okey, next ya soalan dia. Okey, kita start Huda dulu. Okey, Huda. Sekarang ni bayangkan Huda,
Uda nak bagi tahu dekat penagih luar yang sebenarnya kat luar ni, okey, ni korang semua sama soalan-soalan sama. Orang kat luar tu sebenarnya John tahu John salah. Dia nak cari tempat tapi dia tak diyakinkan oleh mana-mana pihak tau. Masuklah pusat. So kata kau ni nak promote lah. Kenapa dia orang perlu masuk pusat? Kenapa? Apa yang boleh pusat tolong dia orang? Sebab kita cerita pasal pusat lah. Sebenarnya ada lautan-lautan lain. So kalau Huda, apa cara Huda nak bagi tahu? Korang kena masuk sebab apa? Korang kena masuk sebab apa? Sebab dekat luar dia orang macam terlampau macam bebas dan Dah tak betul lah. bukan maksudnya macam dia orang buat tulisan ikut dia orang punya ni. Kalau masuk pusat tu dia orang macam dah belajar lah. Ada macam kalau masuk Tafiz ke? Suka pondok ke? Boleh tamu tak sesuai dengan dia. Kalau pondok kita Dia tidak mendalami masalah dadah itu kan? dia lebih kepada agama terus. Kat sini dia pada hal. Contohnya kerohanian. Ada pasal agama. So macam hubungan terjalin kat sini antara kawan-kawan dekat luar mungkin dia orang macam tak ada yang macam nak berkawan sampai macam sebab keluarga kan. Kalau kat sini AJK kat sini dengan dia orang pun macam sama. Dia beri layanan tak dia dah miko apa tak ada. Okey, dia akan membuat soalan yang ketiga ni, soalan cepu mas. Orang jawab jujur Stand by soalan kau kena macam relax je, tak apa. Benda ni sebab dia benda ni, kalau soalan ni adalah soalan macam stigma. Stigma okey. Okey, stand by Soalan dia adalah, okey cikgu ni tak okey. Soalan dia adalah, okey, korang orang luar tau, korang orang luar yang tak pernah masuk pusat, Huda tak takut. Okey. Ya, maksudnya korang tak pernah, korang tak tahu idea bila cakap pusat kan. Okay, so first time sebelum korang ditugaskan untuk buat praktikal kat sini kan, apa first idea korang pasal pusat? Jujur je, tak apa sebab benda ni sama dengan orang luar. Okey, siapa dulu? Saya, kalau bagi Huda yang paling takut sekali adalah takut tu memang dah kuat lah kan. Sebab mula-mula tu ingatkan ada penghuni perempuan, tapi semuanya lelaki. Okey. Jadi risau dari segi Keselamatan. Kita tak tahu level of cabaran macam mana kan. Okey. Itu keselamatan lah. Okey, kalau Dayah pula? Dayah sama, dia macam dah takut lah sebab dia tahu semua lelaki kan. Tapi bila dah masuk kat sini, kita kena, orang kata, kita nak kerja ni, sebagai kaunselor ni, kita kena letakkan empati tu lebih. Bila kita nak berdepan dengan orang ni, empati tu penting. So tak boleh nak pendekkan diri sendiri. Okey, kalau Ain? So, kalau saya of course lah takut sebab kita perempuan, datang kat sini semua lelaki. Staff pun lelaki. Sebab tu kalau kita nak bagi sesi kaunseling pun macam kita takut lah. Kita kena tanya dia dari segi apa. Kalau kita salah tanya pun dia marah ke apa. Okey, so kalau itu stigma korang lah. So okey, itu stigma yang korang memang korang tahu. Okey, dari segi gambaran kepala otak lah sebelum korang sampai kat sini kan. Macam mana kat tempat-tempat bila pusat ni? Budak-budak, okey, budak-budak satu hal, dari segi macam dunia dia macam mana? Okay, kalau saya, first saya masuk sini, saya cakap macam bukan pusat tak sebab tak berpagar, tak ada macam jangan takut dia orang lari ke apa. Tapi kat sini saya tengok okey, saya duduk 2 minggu dekat sini, tak ada lagi kes-kes lari ke apa, tak ada. Kalau Dayah dari segi kepala otak macam mana agak bentuk pusat ni? Sebab kalau kita tahu macam pusat dia, pusat dia okey, kalau cikgu tanya orang luar, dia ada macam bayangkan dia macam penjara. Betul, macam penjara. Betul macam penjara. Kau setuju tak dengan idea? Okey, dia bukan tak setuju tak? Maksudnya sebelum kau masuk, kau terfikir tak tempat dia macam penjara? Ada terfikir. Tak, benda ni normal. Aku tak tahu sebab nanti benda ni sebab ada. Okey, kenapa cikgu tanya soalan ni? Okey, aku kena declare kat sini sebab rumah sahabat, tempat yang aku kerja ni, berkhidmat ni adalah tempat yang macam mana, tak semua tempat yang tidak berpagar. Sini. Okey. So tak semua orang tempat berpagar. Macam ni lah. Sebab lighting kan. So tak semua orang tempat berpagar. Jadi dekat sini memang kita tak berpagar pun. Tapi ada juga pusat-pusat memang macam strict, macam penjara tu memang ada. Sebab kalau ikutkan macam tempat aku ni, kita bekerja ni, kita offer rawatan yang soft touch. Maksudnya tak semua orang yang hardcore datang sini. Jadi diorang datang sini relax, memang kan diorang boleh bersantai semua. Even perempuan datang 3 orang ni pun tak ada kes apa-apa lagi kan setakat ni. Sebab aku pun risau sebenarnya bila ada intern perempuan kat sini. Jadi kalau ikutkan aku kena declare kat sini, tak semua pusat tidak berpagar. Okey, dekat sini je yang tidak berpagar. Mungkin ada pusat-pusat lain yang kita tak tahu. Okey? So kita sambung balik Okey, apa cabaran korang? Okey, semenjak korang dah 2 minggu kat sini kan,
apa cabaran korang bila korang bertugas dekat sini buat kaunseling? Sekarang dah buat kaunseling sesi individu kan? Korang dah jumpa banyak level umur kan, daripada muda sampai yang paling tua. Paling tua taklah, yang berusia. Jadi apa challenge korang kat sini yang korang rasa macam sebenarnya korang perlu highlight supaya orang luar tahu masalah penagihan ni apa? Sebab korang adalah antara orang macam, korang ni macam ni tau, agent tau. Sebab orang luar tak tahu. Kalau aku cakap, cikgu cakap, orang tak percaya. Kan? So korang yang cakap. So apa yang perlu korang highlight dekat orang luar supaya orang luar tahu? Tolonglah. Okey, Udah. Yuda, kalau macam untuk orang luar yang macam ada masalah seperti ini, okey, sepatutnya datang ataupun dengar dulu daripada pihak luar, terutamanya macam kami yang buat intern kat sini, bagi dia orang yang ada masalah seperti ini perlu dirawat, perlu datang kat sini. Sebab, Maksudnya individu itu, bukan individu. keluarga Bukan keluarga. Individu yang bermasalah itu perlu datang. Ya. Dia perlu cubalah try. Sebab kat sini aktiviti program semua macam penuh dari segi ke rohanian apa semua. Lepas tu dari segi aktiviti pun macam relax je. Dia orang pun macam tak adalah macam penat sangat. Tengok macam biasa-biasa je. Tak ada masalah macam pusat seperti lain. Okay, good. Okay, kalau Dayah dengan Ain pula macam mana? Kalau apa yang perlu kau nak highlight kepada kau luar sebenarnya? Okay, kita cerita pasal penghuni lah. Kita tak cakap family. Family memang dah tahu dah pun. Dia memang nak cari tempat. Yang isap yang konon-konon nak berubah tapi lambat nak berubah. Dia nak delay. Nantilah. Lambat lagi. So, macam korang jangan tangguhkan, betul tak? Kita jangan tangguhkan rawatan kita. Korang kena cuba bagi. So, macam Dayah, apa yang korang, Dayah nak highlight kat sini? Sepanjang saya jalankan sesi tu, 4 sesi tu, cabaran yang saya dapat ambil lah. So daripada klien yang saya dapat tu, mungkin dari segi diorang lemah dari segi sokongan. So sebenarnya dia kat luar duduk, kau nak, maksud okey, cikgu faham. Ayat dia adalah kalau kau duduk luar pun dan family tak support kau, no point, betul tak? Baik kau datang sini, orang faham, kau ubah diri, and then dah kuat, keluarlah, betul tak? Kan betul? Itu your point kan? Ya, sebenarnya kadang-kadang dia macam nak delay pun tak buat apa pun. Lagi lambat, betul? Betul tak dia? Your point. Okay, Ain pula? Okey, kalau saya, Aku kalau haras dia pun dekat. kalau saya punya klien pula, dia kurang kepercayaan daripada family juga. Dia masuk sini pun, family dia cakap, contohlah dia dah lama duduk sini. Contoh dia cakap, dah 6 bulan dia duduk sini. Dia nak balik, dia tahu dia dah boleh kuat lah, contohlah, dah boleh tahan lah, orang cakap. Dia keluar pun dia tak ambil benda tu. Tapi family dia tak percaya dia. Dia cakap, kalau kau balik pun mesti kau ambil juga benda tu. Mesti kau jatuh juga. Baik kau duduk dalam tu. Duduk je dah lama-lama. Okey, so itu isu betul lah. Sebenarnya kalau ikutkan, kita juga macam kaunselor cakap korang, kita juga cikgu recovery coach yang kat sini pun sebenarnya kalau ikutkan, kita tahu kan budak ni kuat atau tidak macam mana. No matter what, sebenarnya ialah berbalik pada sistem kepercayaan lah. Engkau masuk sini, kau buat hal, kau menagih 6 tahun, kau duduk 6 bulan, kau ingat kau kuat. Dia simple logic as that kan. Tapi sebenarnya dari segi kepercayaan keluarga tu, ia perlu dibina perlahan-lahan, betul? Sebenarnya kan, walaupun dia sedia kuat, ya kau kuat sekarang sebab kau kat sini. Kau tak ada barang. Tapi kalau kau luar nanti, jatuh balik nanti, kan? Lalu pun dah gigil. Jumpa pula kawan-kawan yang bermasalah pula, yang macam lagi suka nak jumpa dengan dia orang untuk jualkan dia punya ni, bagilah aku punya ni kan. Betul. Kadang-kadang kita tak cari. Orang pula yang cari. Orang yang cari kita. Sebab dia tahu kita bekas ni mesti. Dia cakap macam kita tak boleh bangkit. Mesti kau duduk kat situ je. Okey, faham. Okey, clear. Okey, jadi rangkuman daripada perbincangan daripada dengan Dayah, Huda dan juga Ain ni sebenarnya kalau ikutkan itulah rumusan yang diorang bagi. Sebenarnya orang yang bermasalah dadah ni sebenarnya ada, tak semua pun ada yang masalah-masalah utama kebanyakannya adalah kebanyakan masalah berkenaan sokongan, kepercayaan, sistem dan sebagainya lagi. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada mereka, 3 of them. Nanti insyaAllah kalau ada video lain kita akan interview untuk soalan-soalan lain pula. Jadi hari ini ini staff kita orang lah ni. Dia ni power kat legend. Nanti aku ada satu topik lagi akan datang, kita akan borak dengan dia pula, Mr. Syamsir tadi, berkenaan dengan orang kata family kot. Kita isu-isu family yang berlaku dalam dunia penagihan. Okey, sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe, follow and like. Nak share pun tak apa, tetapi jangan viral sebab ini isu-isu recovery, sebab kita kena dengan PNC lah. Okey, so thank you girls. Diorang nambat. Terima kasih. Diharapkan diorang akan sentiasa support kita. Assalamualaikum.